Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Okey, baik. Kali ini kita berjumpa lagi dalam rancangan Science Tube with Mr. Afifi. Kita akan terus ke sains bersama Mr. Afifi. Okey, baik. Jadi dalam episod kali ini kita akan membincangkan tentang topik yang baru untuk tahun 1. Sebelum ni untuk tahun 1, untuk episod yang sebelum ni, kalau kamu nak tengok episod sebelum ni, kamu boleh tengok dalam description di bawah. Cikgu dah masukkan link untuk episod yang sebelum ini, iaitu episod magnet. Okay, kita dah belajar tentang magnet. Kita dah tahu ada berapa jenis magnet, okay, dan kegunaan magnet. Kemudian macam mana kita nak tengok kekuatan magnet, okay, dan sebagainya. Jadi kalau kamu nak tengok tentang magnet, kamu boleh tengok dalam description di bawah, ataupun kamu boleh tengok dalam channel cikgu dalam playlist tahun 1. Okay, baik. Jadi hari ini kita nak tengok tentang tajuk yang baru berkenaan dengan sains tahun 1, iaitu apa dia? Cuba teka. Selepas tajuk magnet, kalau kamu ingat, tajuk apa? Tajuk? Okey, kita ada unit 8, tajuk penyerapan. So, cikgu bawakan buku teks kamu bersama-sama untuk kita tengok. Kita belajar sama-sama menggunakan buku teks kamu. So, kamu tak adalah rasa pelik kan. Okey. Jadi bila kamu belajar dengan cikgu, jadi bila kamu belajar di sekolah nanti, kamu dah tahu dah. Bila cikgu kamu cerita, cikgu kamu terangkan, kamu dah boleh faham. Okey, baik. Nak belajar? Dah bersedia dah belajar? Bersedia nak belajar? Okey, baik, bagus. Okey, baik. Jadi sekarang ini kita akan tengok topik penyerapan yang di sebelah cikgu ni. Okey, dia ada beberapa situasi. Kita tengok dulu gambar dan juga gambar yang ada di dalam buku teks kamu ni. Okey, yang pertama nampak ni. Gambar apa ni? Dia ada seorang pelajar sebab dia pakai baju sekolah tu. Seorang pelajar ni dia pakai apa? Baju hujan. Yang belakang ni dia pakai baju sekolah juga, tapi dia pakai payung. Okey, kemudian dia dengar apa? Cip 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 cip. Apa tu? Bunyi apa cip 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 tu? Bunyi anak ayam. Okey, jadi dia nampak, oh, ada anak ayam sebenarnya dekat tepi longkang. Dia sedang berteduh daripada hujan yang lebat. Nampak dia berteduh bawah kita panggil apa ni? Para kot ya. Ataupun ada tembok ada lebih sikit ni. Okey, so dia berteduh bawah ni. Kemudian adik yang pakai baju sekolah ni pun ambil anak ayam tersebut dan masukkan dalam apa? Masukkan dalam baju hujan dia. Dia masuk dalam hujan. Jadi bila masukkan dalam baju hujan itu, kena tak hujan ayam tu? Tak kena. Okey, baik. Dan kemudian dia bawa ayam tu balik ke rumah dia. Dia mungkin dia bela ayam. Nampak ada ibu ayam. Jadi ada anak ayam. Dan kemudian ini baju hujan dia. Dia jemur pula. Okey, nampak basah baju hujan tu. Tetapi nampak dia tak basah pun. Okey, kita tengok. Baik, sekarang dia kata, mengapakah baju Hafiz dan bulu anak-anak ayam tidak basah? Ini persoalan dia. Okey, baju Hafiz. Ini nama dia Hafiz. Okey, Hafiz baju dia tak basah dan juga bulu anak ayam pun tak basah. Sebab apa? Sebab dia pakai baju hujan. Okey. Jadi baju hujan ni dia boleh mengelakkan kita daripada basah. Okey, baik, kita tengok lagi. Jadi sekarang inilah baru kita nak belajar tentang objek yang menyerap air dan juga objek yang tidak menyerap air. Okey, kita tengok dekat sini ayat dia. Air sirap tertumpah di atas meja kaca. Kemudian Alia mengelap tumpahan air itu. Kamu pernah tengok tak meja kaca? Meja biasa, tapi atas tu dia ada lapisan kaca. Biasanya kalau kamu ada meja makan yang mahal, dia akan ada lapisan kaca. Kalau meja makan yang biasa, dia hanya lapisan kayu sahaja. Okey, ataupun kalau kamu pergi ke pejabat ke, ataupun kamu pergi mana dekat rumah kamu sendirilah. Kalau kamu tengok meja kopi yang dekat ruang tamu tu kan, kadang-kadang dia ada kaca kan. Okey. Jadi bila tumpah atas meja kaca, Alia dia kata mengelap tumpahan. Dia ambil tisu, dia lap air tu. Kemudian apa yang jadi? Air tu hilang. Maksudnya air tu hilang. Jadi tisu ataupun kain yang kita lap tu dah apa? Basah.
Jadi dia tanya ke manakah hilangnya air itu? Mengapakah meja kaca tidak basah? Mari kita siasat. Okey. Air itu hilang, kemudian meja tu tak basah. Okey. Baik, jadi kita akan tengok menyerap air atau tidak. Di sini ada satu eksperimen, kamu boleh cuba di rumah dengan mak dan ayah kamu. Ataupun kalau di sekolah, kamu boleh cuba dengan cikgu kamu. Okey. Di sini ada bahan dia, alat air berwarna. Okey. Disebabkan kita nak tengok sama ada bahan-bahan tu menyerap air atau tidak, kita kena gunakan air berwarna supaya nampak. Okey, kesan dia. Kalau kita guna air masak ataupun air kosong ataupun air jernih, so mungkin kita tak nampak yang air itu menyerap kepada bahan atau tidak. Okey. Baik. Kemudian penitis ni kalau kamu tak ada, kamu boleh gunakan straw. Straw tu kamu masukkan dalam air, kamu tekan, lepas tu kamu keluarkan dan kamu lepaskan. Itu penggunaan straw yang boleh menggantikan penitis. Kemudian yang lain-lain ni bahan cikgu rasa kamu ada. Di rumah, di sekolah mesti ada. Kertas nota, sapu tangan, tisu. Macam ni cikgu pun ada bawa tisu. Ni untuk kamu ni. Tisu contoh. Ni tisu. Okey. Kemudian cikgu ada bawa apa ni? Sudu besi. Gigih cikgu ambil kat dapur. Sudu besi. Dan juga ni pinggan plastik. Nampak? Okey. Lepas tu kemudian bahan-bahan lain kamu boleh cuba pen, okey. Kemudian apa lagi yang boleh cuba? Apa dia? Ni pemadam, okey. So benda-benda ni kamu boleh guna untuk eksperimen. Tapi kalau kamu dapat bahan-bahan macam ni, lagi bagus. Jadi selepas kamu buat eksperimen tersebut, kamu kena nyatakan adakah titisan air pada pada bahan tersebut. Kamu titiskan, kemudian kamu tengok ada atau tidak titisan air. Jadi selepas kamu buat, kamu akan tahu apakah objek yang menyerap air dan apakah objek yang tidak menyerap air. Kalau ikutkan jawapan di sini, meja kaca tidak menyerap air. Okay, kain lap. Apa dia kain lap? Kain buruk yang mak kamu guna kat dapur tu. Ataupun kalau dekat sekolah, kain yang kamu selalu guna untuk lap meja, lap tingkap. Itu kain lap. Kain buruk lah. Kalau kita panggil kain buruk lah. Okay, kain lap pula menyerap air. Terdapat objek menyerap air dan tidak menyerap air. Maksudnya sekarang ni ada dua. Satu objek, dia boleh serap air. Maksudnya kalau kita lap air tu akan melekat pada bahan tersebut. Contoh macam kain, tisu, baju kamu. Okay. Kertas. Okay, kertas kita akan tengok sekejap lagi. Adakah dia menyerap air atau tidak. Okay. Jadi itu adalah bahan-bahan yang boleh menyerap air. Okey, bahan yang tak boleh menyerap air, dikata meja kaca. Okey, contoh macam pemadam, pen. Kalau kamu letak pen ni dekat air, kamu titikkan dekat air tu, adakah air tu boleh masuk dalam ni? Okey. Macam sudu contohnya kan. Kalau kata benda ni menyerap air, macam ni kita nak makan kuah, betul tak? So, kalau kita makan kuah je dia masuk air dalam sudu, boleh tak kita makan? Mesti tak boleh kan? Okey. Baik, jadi kita kelaskan objek. Ini adalah objek yang ada di ruang dapur rumah kamu biasanya. Ada straw, ada gelas kaca, pinggan plastik. Ni yang pinggan plastik cikgu bawa ni. Okey, ni pinggan plastik. Okey. Sudu logam. Ni sudu logam. Okey. Kain lap, alas kaki, tisu dapur dan juga mop. Jadi kalau kita nak kelaskan, okey, cuba kita tengok satu-satu. Okey, straw. Straw ni menyerap air ke tidak? Tidak. Okey. Gelas kaca? Tidak. Sudu logam? Tidak. Pinggan plastik? Pinggan plastik? Tidak. Okey. Alas kaki? Ya. Sebab alas kaki ni selalu kita guna untuk lap air di lantai. Ataupun kalau kaki kita basah keluar bilik air, kita akan lap dekat alas kaki. Barulah kaki kita kering. Okey. Kain lap? Ya, sebab bila kita dah basuh tangan, kita akan lap dekat kain tersebut. Jadi kain tu basah, tangan kita jadi kering. Okey, kemudian tisu dapur. Ni tisu dapur. Okey, tisu dapur ni adakah dia menyerap air? Ya, dia serap. Sebab kalau basah tumpah, kita akan ambil tisu ni dan kita lap bagi kering. Dan akhir sekali adalah mop. Ya, mop pun sama, dia menyerap air. Sebab tu kalau kata ada tumpah air manis ke ataupun tumpah air dekat dapur ataupun rumah kamu, mak kamu akan ambil mop dan mop lantai bagi kering. Okey. Kalau yang kecil, kalau air tu sikit, mungkin mak kamu akan gunakan tisu.
Tapi kalau banyak, mak kamu gunakan mop. Okey, baik. Jadi ini adalah dia punya pengelasan objek. Jadi kita boleh buat dua kumpulan. Yang pertama boleh menyerap air. Yang ini satu kumpulan. Dan ini tidak boleh menyerap air ni satu kumpulan. Kita buatkan jadual macam ni. Okey. Jadi kita nak tengok pula apakah keupayaan objek menyerap air. Beza. Okey. Dia kata apa? Kertas menyerap air. Kain juga menyerap air. Betul. Okey, kertas dia boleh serap air tak? Boleh. Kain boleh serap air? Boleh. Tetapi kita akan tengok apakah objek yang menyerap air lebih banyak antara kertas dengan kain. Sebab apa kalau kata tumpah air dekat lantai kita tak guna kertas? Kita akan guna kain. Sebab apa? Sebab keupayaan kain untuk menyerap air adalah lebih banyak. Kalau kita tak ada kain, baru kita akan gunakan apa? Baru akan gunakan kertas. Kalau tak ada kain, tumpah air, kain tak nampak, kamu cari tak jumpa kain. Nak guna baju kamu sayang, so kamu guna kertas. Letakkan atas air tersebut, dia akan serap. Tapi lambat sikit, kemudian kamu buang. Kemudian ambil lagi kertas. Sebab apa? Sebab kertas dia hanya boleh serap air sedikit sahaja. Jadi banyak kita kena gunakan. Kalau kain, mungkin kamu lap sekali, kain tu dah basah, kamu perah, habis. Settle. Okey, tapi kalau kertas mungkin banyak kali. Okey, nanti kamu boleh buat eksperimen ini. Okey, ni nampak dia buat ni. Air berwarna yang diserap oleh ketiga-tiga objek. Yang ini kain, yang ini kertas. Nampak kertas paling sedikit. Okey. Jadi dia kata tisu dapur ialah objek yang menyerap air paling tinggi. Betul. Ni tisu dapur ni. Dia menyerap air paling tinggi sebab dia punya tekstur dia. Okey. Kertas surat khabar ialah objek yang menyerap air paling rendah. Kertas surat khabar. Okey. Baik, jadi apa kepentingan dia? Apa yang pentingnya? Kenapa kita nak ada bahan yang menyerap air dengan bahan yang tak menyerap air? Okey. Tumpukan perhatian. Okey. Apakah kepentingan objek? Tengok situasi ni. Dia kata apa? Nyatakan kepentingan objek menyerap air dalam situasi. Okey, dia ada situasi dekat sini. Badan adik basah selepas mandi. Ayah mengelap adik dengan tuala. Lepas mandi, kamulah. Kamu lepas mandi, badan kita basah kan. Jadi kita akan buat apa? Ayah kamu akan ambil tuala dan lap badan kamu. Okey, dan kemudian mengapakah berbola kapas digunakan untuk mengelap luka? Nampak? Kucing tu luka. Okey, berdarah. Jadi dia lap dengan kapas. Okey, dan kemudian mak dia tengah mengemop lantai. Jadi apakah kepentingan dia? Jadi kepentingan dia adalah ini. Ini kemudian dia kata apa? Bagaimanakah ibu mengeringkan jak dan bagaimanakah Imran mengelap peluh? Ini situasi yang berlaku dalam seharian kita. Kamu berpeluh, betul? Kamu berpeluh, mak kamu masak dekat dapur. Jadi kalau kata kita tak ada objek yang menyerap air, macam mana kita nak lap badan kita? Okey? Jadi kalau kata tiba-tiba kucing kita berdarah, kalau kita tak ada objek yang boleh menyerap air ataupun menyerap cecair, macam mana kita nak keringkan luka dekat kucing? Ataupun kalau mak kamu dah lantai basah, macam mana mak kamu nak mengeringkan lantai kalau tak ada bahan yang boleh menyerap air? Betul tak betul? Betul. Okey. Paling sama juga macam kamu berpeluh kat sekolah. Mak kamu selalu bagi apa kat kamu? Bawa pergi sekolah. Bagi apa? Sapu tangan. Sebab kalau kamu berpeluh, mak kamu kata ambil sapu tangan dan lap peluh kamu. Okey. Jadi sebab itu kita kena ada bahan yang boleh menyerap air. Okey. Baik. Jadi apakah pula kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air? Objek yang tak boleh menyerap air pun ada penting dia. Contoh dia apa? Tong besi. Ni yang pertama. Tong besi dapat menadah dan menyimpan air hujan. Ini orang dulu-dulu. Dia suka tadah air hujan untuk apa? Untuk mandi, untuk basuh pinggan lah, untuk apa. Tapi sekarang ni kita tak guna dah air hujan. Sebab apa? Sebab air dekat rumah kamu dah banyak. Dan satu lagi sekarang ni, kita banyak pencemaran. Okey, oleh asap kereta, asap kilang. Asap apa lagi? Asap rokok kan. Jadi bila naik ke atas awan, hujan yang diturunkan tu ada mengandungi sedikit pencemaran. Jadi kita tak digalakkan untuk mandi air hujan sangat sekarang ni. Kalau zaman dulu-dulu, zaman cikgu dulu, cikgu suka. Bila hujan lebat, cikgu lari keluar mandi air hujan. Oh, best.
Tapi sekarang ni jangan buatlah, nanti kamu boleh demam. Okey, ada cara dia tapi seeloknya tak payahlah. Okey, kemudian dikata payung plastik. Payung dibuat daripada apa? Daripada bahan yang tidak boleh menyerap air. Jadi dikata payung plastik dapat menghalang kita. Sebab tu kalau hujan, kita pakai payung, jadi kita tak basah. Okey. Kemudian kasut getah dapat mengelakkan kaki kita daripada basah. Yang ni selalu orang yang bawa pergi kebun, dia suka pakai kasut getah ni. Sebab dia masuk dalam lumpur. Jadi bila dia masuk dalam lumpur, kaki dia tak basah ataupun tak kotor. Dan kemudian cermin kaca pada kereta. Kereta kamu sendiri dibuat daripada besi. Besi tak serap air. Kalau besi serap air, kamu duduk dalam kereta, bila hujan, habis basah kamu. Okey. Jadi, objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air penting pada kita. Dua-dua penting. Yang serap air pun penting, yang tak menyerap air pun penting. Okey. Ini adalah projek cipta yang kamu boleh gunakan ataupun kamu boleh cuba. Nanti kamu baca dalam buku teks ni. Iaitu dia nak buat projek mob mini. Nanti kamu cubalah. Okey. Gunakan bahan yang ada dan baca dia punya arahan dia. Okey. Jadi itulah apa yang kita dah belajar dalam topik penyerapan. Okey. Kamu boleh cuba untuk buat latihan yang ada dalam buku teks ini untuk mengingat kembali. Okey, untuk sebagai ulang kaji. Okey, baik. Jadi seterusnya, macam biasa, untuk kuis untuk episod kali ini, cuba berikan cikgu satu ataupun dua objek yang terbaru yang berada di pasaran. Okey, yang boleh menghalang kita daripada terkena basah, terkena hujan. Ciptaan terbaru, terpulang untuk diri kita. Okey, kamu tak kisahlah kamu nak kata topi kalis hujan ke apa ke, kamu kena bersertakan contoh apa dia benda tu. Okey, kamu bagi tahu cikgu dalam ruangan komen di bawah, dan kemudian insya-Allah kalau ada peluang kamu, kamu akan terpilih sebagai pemenang untuk sesi seterusnya. Okey, baik. Jadi ulang balik soalan cikgu tadi. Cikgu tak nak ulang, kamu scroll ke belakang. Okey, dan kemudian kamu tengok balik soalan cikgu tadi. Kalau siapa dapat bagi jawapan yang betul, insya-Allah berpeluang untuk mendapatkan hadiah. Okey. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel cikgu Afifi Arif. Okey. Dan juga kamu boleh follow Instagram cikgu dan juga Facebook cikgu di Science Tube Mr. Afifi di Facebook. Okey, kita berjumpa lagi untuk episod seterusnya. Bye bye.